Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam dekat wall Facebook aku penuh dengan video daripada seorang penceramai bebas ni yang bagi penerangan pasal tangkal. Aku pula yang dulu video tu untuk aku faham dan juga belajar apa yang aku tak tahu. Tapi lepas aku tengok video tu, aku pandang diri sendiri. Lepas tu aku pergi dekat penjuru bilik dan aku termenung. Dan sambil aku termenung tu, aku pandang lutut aku. Manalah tahu sebenarnya aku ada simpan otak dekat lutut aku. Adakah gambar khatamun nubuwah yang bersegi tiga boleh digantung dalam rumah? Adakah ia dianggap sebagai tangkal? Adakah benda bergantung dipanggil tangkal belaka? Tangkai betul. Kalau tangkal ni Allah, jangan takut kat tangkal. Mati kau kita dengan tangkal. Jangan buat benda-benda hok menambah ke syirik kita dengan Tuhan. Nambah ke ketakutan. Benda lagu ni kan jadi syirik. Jadi takut kau benda lebih pada Tuhan ni. Tangkal ni boleh penuh akidah kita kau. Gantung 100 tak penuh akidah. Tetapi kalau orang tak ada tangkal pun duk percaya ada benda lain boleh menguasai diri dia. Ada benda lain dapat mengubah takdir dia. Tidak kau jadi kafir lagu tu. Tangkal tu syirik dalam diri tu sebenarnya. Bukan benda tu. Gantunglah takar sejuta atas tubuh kita pun tak jadi syirik. Hati kita betul dengan Allah Ta'ala. Maka khatamun nubuwah ini ulama-ulama tulis lagu tu. Maka benda pun tulisan pun comel. Perkataan-perkataan pun tidak ada berkaitan dengan syirik. Maka boleh kita gantung. Pertama sekali, aku nak kita semua faham apa itu tangkal. Tangkal kalau ikutkan kamus Dewan Bahasa bermaksud sesuatu yang digunakan untuk menolak bala. Bala tu contohnya macam hantu, penyakit ataupun jin. Dan secara asasnya, benda yang kita semua diajar sejak kecil oleh ustaz-ustaz sama ada dekat sekolah ataupun masjid, tangkal ni haram. Sebab apa haram? Korang yang banyak tanya, nak jadi Wahabi ke? Pertama sekali, aku nak petik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jampi mantera dan tangkal serta ilmu pengasih adalah syirik. Sabda tu pun sebenarnya dah cukup kuat dah dan aku tak perlu nak explain apa-apa lagi. Tapi memandangkan nanti ada pula yang cakap, "Oh, kau memandai Nabi ikut kanan, kau pun ikut mengkinzir buta tanpa ikut alim ulama." So ini penerangan daripada mufti wilayah persekutuan. Ada juga dakwaan bahawa tangkal hanya ikhtiar. Ungkapan itu mengelirukan kerana niat baik tidak boleh menghalalkan cara yang haram. Oleh itu, semua bentuk azimat yang dinyatakan adalah diharamkan. Hakikatnya, penggunaan tangkal tidak menambah kepada yang terbabit selain daripada kelemahan kepada diri sendiri. Ia bukan cara mengelak bala yang berlaku atau bakal berlaku, sebaliknya semakin mendekatkan manusia syirik kepada Allah SWT. Ibnu Qayyim berkata, seseorang yang benar-benar bertawakal tidak akan bergantung kepada makhluk seperti tangkal dan sebagainya. Tambahan pula, Nabi Muhammad SAW dan sahabat tidak bertangkal. Mereka sentiasa bertawakal. Aku rasa penceramah bebas ni dia confuse tangkal ke tawakal. Imam Al-Munawi berkata, menggunakan tangkal dianggap syirik kerana bererti seseorang itu meyakini ia dapat memberi pengaruh dan ini boleh membawa syirik kepada Allah. Al-Tibi pula berkata, maksud syirik pada hadis di atas adalah apabila seseorang meyakini bahawa ia, jampi, tangkal dan tiwalah mempunyai kekuatan dan mampu memberi kesan dalam mempengaruhi, mengubah sesuatu dan perkara tersebut adalah jelas bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggantungkan tangkal, nescaya Allah SWT tidak akan selamatkan dari tangkal itu. Dan siapa yang memakai azimat, nescaya Allah SWT tidak sempurnakan azimat itu. Riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra. Macam penceramah bebas tu cakap, betul lah hati kena yakin dengan Allah SWT. Tapi perbuatan kita pun kena selari juga. Untuk aku sendiri, macam aku pernah share sebelum ni dengan korang, keluarga aku berbelas tahun bergelumang, terseksa terkena santau. Jadinya amalan pakai tangkal ni banyak pengamal perubatan yang sarankan, tapi satu pun aku tak pernah pakai dan aku langsung tak pernah percaya. Tambah pula sebelum ni memang aku dah didedahkan dengan perihal tangkai ni. Benda simple je, kau tak perlukan tangkal. Tapi amalan dan juga keyakinan kau yang tak berbelah bagi kepada Allah SWT yang akan selamatkan kau. Kasih sayang Allah SWT tak bersyarat dan dia sentiasa ada untuk lindungi kita sekiranya itu yang kita minta dari dia. Kita ni umat Nabi Muhammad adalah umat yang teristimewa sebab kita boleh solat dekat mana-mana je dan itu juga bermaksud yang kita boleh berdoa kepada Allah tak kira kita berada di mana. Kita tak perlukan tangkal dan janganlah kita sesekali melawan hukum Allah. Kepada para ilmuwan, tolonglah jangan kelirukan orang lain. Hukum dah jelas dan penjelasan tu dah terperinci dah. Janganlah kita pusing-pusing ataupun kita tunggang-tunggang. Dosa kita sekarang ni pun dah bertimbun-timbun dah. Tak payahlah kita nak tambahkan lagi dosa
dengan pakai tangkal dan sebagainya. Korang kalau nak rujuk pasal isu agama, aku cadangkan korang pergilah website Mufti Wilayah. Dekat situ ada banyak penerangan yang berguna dan boleh dijadikan sumber rujukan untuk korang. Nak berguru tak salah, tapi carilah guru yang betul-betul boleh bimbing kita ke jalan yang lurus tanpa prasangka. Dan akhir kata pepantun, alim ulama warisan Nabi. Tinggi ilmu sama dikongsi. Bila tegur dikata Wahabi, tak ditegur makin menjadi. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit. Okey, kejap lagi kita check komen, kita tengok berapa banyak aku kena Wahabi.